Okay, so hari ni saya akan ajar engulfing solid sahaja. Dengan SOP. Okay, so kita akan. Okay, sekarang ni, siapa ni? Hihi rekod juga ke cikgu? Tengah rekod sekarang. Habis lambat ke? Habis lambat lah cikgu. So, sekejap. Okay, so saya akan start dengan teknik yang ni. Engulfing mestilah semua orang pernah pakai, betul tak? Siapa yang dah tahu tu tak apa. Siapa yang tak tahu boleh dalam ni. Tolong mute lah siapa yang ada suara tu. Engulfing solid. Okay. Macam yang kita tahu, engulf dia ada dua jenis engulf. Satu engulf cell. Engulf by atau engulf self lah, dua kan. Engulf by dan juga engulfing cell. Okay, dekat sini sebelum saya start, saya nak tanya siapa yang sini biasa pakai engulfing Kalau trade, cuba komen. Cuba komen je siapa yang biasa pakai engulfing. Saya nak tengok berapa ramai yang pakai engulfing. So at least macam saya tahulah kat sini mungkin ramai yang pakai. Ataupun tak ramai ke. Baru 2 orang pakai. So dalam ni ada 13, ada 12 orang. Okay, so senang cerita ramailah yang pakai kan. Sebab engulfing ni adalah satu teknik yang sangat famous. So kalau macam okay sekejap bentuk engulfing, kalau engulfing by, first dia punya body kecil tu lah. And then lepas dia buat body kecil, dia akan memakan candle yang kiri ni. Betul tak? Ni adalah engulfing yang biasa korang pakai kan. Ni shadow dia, ikut suka lah shadow dia macam mana kan. Macam ni ke. Okay. So ni betul tak? Ni engulfing yang korang biasa pakai kan. So kalau engulfing cell, bentuk dia akan jadi macam ni lah. Ni engulfing cell. So ni engulfing yang sangat basic. Tak ada SOP. So saya consider sebagai engulfing yang tak ada SOP lah. Ataupun engulfing tak solid. Saya tak pakai engulfing ni. Kalau korang pakai, mungkin ada setengah korang yang pakai. Ada setengah daripada korang juga ada yang dah belajar engulfing solid dengan saya. So ini kita akan cakap, kita berani cakap lah. Engulfing yang korang pakai ni, dia punya possibility nak menjadi je adalah 50% sahaja. Maksudnya dia boleh jadi, dia boleh tak jadi. 50%. So maksudnya high risk lah untuk kita pakai, betul tak? Kadang jadi, kadang tak jadi. Kalau jadi tu rezeki lah. Tak jadi, sakit lah. So setengah korang macam contoh engulfing buy, bila korang buy, tiba-tiba dia break bawah. So macam sakit hati lah kan, kita rugi kan. Sebab tu saya tak berapa pakai setup yang macam ni, engulfing biasa. Tapi dia ada cara macam mana nak tengok engulfing tu solid ataupun tidak. Ni khas untuk yang tak tahulah. Kalau yang tahu tu bagus lah. Okay, cara nak tahu engulfing solid tu macam mana. Okay, kita tulis engulfing solid. Engulfing solid sama je, dia ada dua juga, engulfing cell, engulfing by. Tu biasalah sama. Cuma dia punya kriteria dia adalah berbeza dengan yang biasa kita pakai ni. Maksudnya satu first, okay, macam biasa dia buat engulfing, bentuk engulfing lah, candle sebelah makan yang sebelah tu kan. Engulfing cell ataupun by. SOP kedua, engulfing yang lepas dia buat engulfing, dia wajib engulfing yang memakan tu wajib makan diri sendiri juga. Ni je SOP dia. Lepas tu ketiga, at least ada 3 candle. Maksudnya bukan 2 lah, kena 3. Ni paling sikit, kalau lebih tak apa. So far ni faham tak? Ada soalan tak yang ni? Saya lukis dulu. Okay, contoh Okay, ni engulfing by yang tadi tu. Okay, ni engulfing biasa.
bukan engulfing solid. Dia jadi solid bila dia buat engulfing dan dia dia memakan diri dia sendiri kat sini. Faham tak? Maksudnya dia buat engulfing. Satu buat engulfing. Engulfing by lah kat sini. Satu. Okay dah. Lepas tu dia memakan diri dia sendiri. Maksudnya yang candle ni lah, bullish ni. Dia makan diri sendiri, automatik dia jadi engulfing solid. Lepas tu ada 3 candle. At least 3 candle lah. So clear tak yang ni? So inilah kita panggil engulfing solid. Tapi ini untuk engulfing solid buy. So potensi dia nak pergi adalah sebanyak 90%. Biasa akan jadilah 90% ni. Okay, clear So kalau sell dia akan terbalik. Sama je tapi terbalik lah. Kita lukis jap. So kalau sell dia akan buat first, dia akan makan lah candlestick yang merah yang bullish ni. Okay, dia dah buat engulfing. Lepas tu dia makan diri dia sendiri. Maksudnya dia makan juga yang merah ni. So automatic yang ni dia buat engulfing sell first, buat sell engulfing, and then dia makan diri dia sendiri. So consider sebagai engulfing solid sell, engulfing sell solid macam tu lah. So yang ni clear Sekejap saya mute kan. Okay, dah mute dah. So yang ni clear Okay, kalau dah clear saya pergi dekat dalam chat, kita bagi contoh. Sebab ni mungkin tak nampak kan kalau lukis. Okay, so dia punya paling kita nak cari setup, make sure cari setup kat H4 saja. Boleh je cari setup kat time frame kecil. Tapi sebab apa saya suka cari kat H4? Sebab saya suka engulfing H4 ni, setup H4 sebab dia punya solid. Candle dia sangat solid lah. H4 kan, besar. Kita buka pair. Korang nak pair apa? Ada nak pair apa-apa tak? Saya pun tak tahu pilih pair apa ni. GU cikgu, GU. GU. Ya, GU. GU Sekejap. Tak ada bawah ni. Ni U. GU. Aiskrim lagi satu tu siapa ya? Makan je lah. Okay, GU. Kita tengok GU macam tak cantik dia punya bentuk. Okay, tak apa lah. Okay first pergi kat H4. Ni tadi H1 kan. So pergi kat H4 dulu. Okay, lepas tu contohlah kita tengok dia tengah uptrend kat sekarang ni, tengah uptrend yang bawah ni kan. Dia uptrend. So okay, daripada sini lah kita ambil contoh. Dia dah tengah uptrend ni. Tengah uptrend sampai atas. So mestilah kita nak cari sell. Bila kita cari sell, setengah orang tu dia terus entry sell. Lepas kita pergi atas lagi. So dah floating. Sebab dia tak ada confirmation. So bila macam kita pakai engulfing solid ni, apa yang kita tunggu adalah engulfing tu lah. Contoh bila dah naik je, lepas tu dia junam. Yang ni buat engulfing biasa, betul tak ni? Kalau engulfing biasa orang pakai lah. Tapi saya tak akan pakai engulfing biasa ni. So saya biar je lah kan. Lepas tu kita tunggu lagi, ada tak? Dekat sini nampak tak dia buat engulfing? First dia buat engulfing sell kat sini, nampak 2 candle ni. Lepas dia buat engulfing sell, dia makan diri sendiri yang merah ni, nampak tak? Clear tak yang ni? Kongsi Faiz. Faham kan? Faham. Faham kan? Okay, lepas Faham. dah ada candle ni, bentuk ni, cukup dah SOP dia. At least 3 candle, baru kita marking. Macam mana nak marking? Saya bagi cara mudah lah nak marking. Pakai rectangle boleh, nak pakai Fibo pun boleh. Kalau Fibo yang saya bagi tu. Kalau pakai rectangle macam ni je. Korang tarik daripada highest sampai lowest. Lowest yang candle ni lah, yang memakan tu. Okay, double click. Lepas tu letak 50% sampailah 100%. 50% kat sini, 100% paling atas lah. So korang akan entry dalam range kat sini. Ni tempat entry korang. So kalau entry dekat H4, korang punya possibility nak pergi tu sangat tinggi lah. Dia punya pips dalam 200 pip tu boleh lah pergi. So kalau kat sini, dia ada buat lagi engulfing kan. Sebab tu dia akan ada rejection. Dia naik kat sini. Naik, lepas tu turun. Lepas tu dia buat engulfing baru. Korang kena familiar lah dengan pattern engulfing ni dulu. Kalau kat sini, masa tengah uptrend tu, dia buat lagi engulfing kat sini. First dia buat engulfing buy. Nampak tak ada 2 candle ni.
Lepas tu dia makan diri dia sendiri kat sini. So kita entry lah, kita marking kat situ. 50% ke apa ke. Ikutlah, kalau macam Fibo paling-paling pun half lah. Sini macam ni tak kena kan. So macam terlepas sikit lah. So kalau kat atas ni ada lagi. Kat sini pun ada sel. Dia buat engulfing cell, dia makan diri dia sendiri kat sini. So korang marking dapatlah entry kat sini kan. So dia junam. So nanti korang kena marking lah SNR yang momentum saya pernah ajar korang tu. Yang ni kan, dia punya momentum semua. So dia akan ada rejection kat setiap momentum. TP korang kat situ lah bahagian-bahagian momentum. So far yang ni faham tak? Clear tak? Kalau sini contoh dia dah naik kan. Daripada atas ni. Daripada atas dia naik, daripada atas dia dah junam. So bila dia junam, macam ni dia buat engulfing kan. Tapi mesti korang macam engulfing macam ni. Dia saya tak ambil engulfing macam ni sebab dia punya body tak makan panjang sangat kan. So tak saya ignore je lah yang tu kan. So bila di tengah junam kita cari je engulfing. Kalau ni ada engulfing cell, ada 2 candle kan. Engulfing cell, dia makan diri dia sendiri kat sini. So automatic tu adalah solid engulfing solid lah. So kalau korang marking, korang boleh marking kat sini. Dah identify solid engulfing, kita marking, kita tunggu je price tu masuk dalam zone kita. Biasa kalau Fibo dia tarik daripada atas ni sampai bawah kalau Fibo lah. Kalau korang macam nak pakai satu candle ni sahaja pun boleh. Ikutlah mana yang korang biasa dan selesa. Kalau sini dia akan macam floating sikit lah, dia naik kan sampai 75%. Sini 50%. Sini 75%. Atas sekali 100% lah. So kalau korang malas 75% tu, marking kat sini je. So sini zone entry korang. Kalau korang marking sampai higher shadow ni, dia akan jadi lain sikit lah bentuk dia je. So tarik daripada sini, pergi ke bawah. So 50% korang dekat mana tengah ni? 50% dekat sini lah area dia kan. Sini 50% korang, paling atas tu 100% lah. Macam mana nak tahu SL korang kat mana? So SL korang bila dia break je kawasan ni, make sure dia break body tau, dia close, baru korang cut loss. So kalau dia reject, dia bagi shadow, jangan close lagi lah kan. Sayang pula dia. Biasa dia bagi rejection shadow. So yang ni, okay, ni untuk sell. So korang sell, so korang dapat berapa dah kalau sell kat sini daripada shadow sini kan. Dapatlah dalam 70-80 pips. Lepas tu tunggu lagi dekat sini, buat lagi satu. Lepas tu kita marking lagi sebab dia makan diri dia sendiri. So tarik lagi, ni lah rectangle. Letak 50% kat sini, 50% korang. So agak-agak nak kena tu korang entry lah kan. Kalau nak lagi apa, macam H4 ni besar sangat zone kan. Contohlah kalau korang nak lagi apa, filterkan dekat time frame kecil. Contoh kita ambil dekat sini kan. Okay, sini tadi kita entry dalam zone. Okay. So kita marking kat sini, kita try tengok dekat H1 ke apa ada tak benda yang kita boleh entry kan, yang ada rejection. So kalau dekat H1 dia reject start kat sini kan. Tak ada, kita pergi M30. Kita kena rajin check lah kalau ada kan. Start dia tadi dekat sini, turun-turun naik. Sini pun tak ada. Okay, tak ada, tak apa. Pergi kat M15. M50 pun macam tak ada kan. M5. Kalau M5 buka line chart sini, macam ada lah sikit momentum kat sini kan. 1 kat atas ni. Ni 2 kat bawah ni. 3 dia naik sikit, turun banyak. So sini boleh jadi juga. So ni M5 lah. Tapi kalau korang rajin sampai M5 boleh je. Macam saya tak rajin sangat tengok M5. So situlah kawasan korang boleh entry. Okay. So far ada soalan tak yang ni? Cikgu. Ya. Dia kira berapa candle sebelum baru kita boleh kira dia memakan diri sendiri? Dia tak kisah pun. At least paling sikit 3 candle je. Tu paling sikit. Kalau lebih tak apa. Oh, okey.
Lepas tu yang penting dia makan diri dia sendiri lah. Maksudnya dia ada sama color yang dia ni. Saya sebut dia makan diri sendiri. Faham kan? Faham. So kalau tengok goal, contoh kita tengok goal. Okay, first kali goal buka H4. Goal ni kalau H1 pun dia pergi jauh. So kita tengok goal, zoom out sikit. Okay, goal hari tu masa dia rejection kat sini, dia reject Lady punya momentum kat sini. So kat sini dia buat rejection momentum. So sampai entry dapatlah kat sini yang sharp tu kan. Tapi contohlah kita terlepas entry kat sini, tak apa, kita tunggu je. Pergi H4, tempat yang tadi kat sini kan. Okay, sini tempat yang tadi kita terlepas tu. So kita tunggu, ada tak engulfing kat H4? So engulfing kat sini tak ada. So tak ada, kita pergi ke H1. Okay, kat sini kan start dia tadi kan. So kita tunggu H1, ada tak engulfing yang cantik? So sini ada kan, satu kan. Dia buat engulfing buy, dia makan diri dia sendiri kat sini, nampak tak? Dia buat engulfing buy, dia makan yang bullish punya candle. So automatic ni sebagai engulfing solid bullish lah. So kita marking, kalau korang nak marking Fibo, tarik je Fibo. Sekejap, 0% mesti kat atas. So paling-paling pun korang akan entry kat kawasan 61% sampai 50% lah. Sini 50%, sini 61%. Ni tempat-tempat korang untuk entry lah. Kalau makin macam saya ajar rectangle, macam ni, tarik daripada atas pergi bawah, letak 50% sampai 100%. So tempat entry korang kat area tu lah. Sini 50%, sini adalah 100%, bawah sekali. Goal ni. So kalau korang entry sini, contohlah korang terlepas entry juga dekat situ. Terlepas entry lah contoh kan. Kat sini korang tak sempat entry. So tak apa, biar dia naik, korang tunggu lagi engulfing kalau ada. So bila dia buat engulfing kat sini, nampak ada satu lagi engulfing. Dia buat engulfing buy, memakan diri dia sendiri. So automatic korang akan makin kat yang body dia. Kat sini lah. Dia highest sampai lowest. So 50% tempat korang entry, 75% pun korang boleh entry lah. Ni 70%. Ni 50%. Tapi kalau saya makin je lah 50% sampai 100% untuk buat zone. Sini zone korang lah untuk korang entry. Yang ni clear faham Ada soalan tak? Cikgu, ada soalan cikgu. Ada boleh. Kadang saya tengok ada yang cakap engulfing tu dia makan yang sebelah full body. Ada juga yang cakap nak kira engulfing tu kena tengok sampai shadow. So yang mana yang betul lah cikgu? Kalau saya akan ambil daripada shadow lah. Sampai kalau kita nak makin, kita start ambil daripada shadow. Kalau nak makin sharp lah. Kalau macam kita makin body saja, kadang-kadang price tu dia tak masuk. Sebab tengoklah price yang masuk dalam zoom pun kadang-kadang shadow. So dia tinggalkan macam tu je. Sebab dia tak akan close body dalam zone kan. Biasa setup macam ni dia punya retracement, dia akan bagi shadow lah, kebiasaannya lah. Untuk bagi sharp entry kan. So kalau sini korang dah terlambat, contoh tak sempat nak ambil juga kan, korang tunggu je lah, cari lagi sampai ada. So dekat sini dia buat lagi satu kan. So dia buat engulfing buy. So dia buat engulfing buy. Engulfing buy kat sini kan, dua candle ni kan. Dan dia makan diri dia sendiri kat sini. Cukup makan satu, okey lah. Kita consider satu je dia makan, tak payah makan 2-3 candle ke. So bila dia dah buat sini, kita marking. Ni adalah setup yang itu saya bagi kat dalam group goal, tapi tak masuk dalam zone, dia terlepas. So ni saya terlepas setup akhirnya masa tu yang saya bagi signal. Nampak tak, dia tak pergi. So dia tak pergi, saya biar je. Biarlah dia tak pergi, tak ada rezeki lah maksudnya. So kita tunggu lagi, dekat atas ni dia buat engulfing buy lagi kan. So korang marking kat satu candle ni. Shadow higher sampai shadow lowest. Lowest yang ni lah candle sebelah ni. So 50% tu sampai 100% tempat entry korang. Untuk save lah, low save. Ni kan H1 kalau zone ni dalam berapa pips 23, 25 pips lah, besar agak tu.
So korang entry dalam zone sini. So korang akan dapat lah rejection. Kalau terlepas lagi entry, cari lagi engulfing. Tunggu je sampai ada engulfing. Kita kena sabar sikit lah setup macam ni kan. So dekat atas ni, dia buat engulfing buy, dia makan diri dia sendiri. So kita marking lagi kat atas ni sampai lower shadow. So lower shadow ni panjang sangat kan. So kalau dekat-dekat 50% tu korang boleh lah entry dekat sini. So dapatlah makan sikit-sikit. So far clear tak? Oh, setup ni saya tak buat pending order. Jarang dapat kalau pending order ni. Tak kena. Sebab kita dah, contohlah kalau korang monitor chart, apa korang nak letak pending order? Betul tak? Kalau korang monitor, korang entry je instant. Macam saya kalau contohlah kalau busy kan, bekerja ke apa ke, boleh lah letak. Kalau kena, adalah rezeki kan. Cikgu, nak tanya sikit. Boleh? Dia contoh lah, misalnya kalau dia tengah uptrend kan, kita pun buy. Okay. Kan? Kita buy, lepas tu macam mana kita dalam tengah-tengah dia tengah buy tu, macam mana kita nak tahu kan dia berubah arah, dia akan jatuh ke downtrend ke macam mana? Itu kena guna momentum SNR. Ada pernah belajar tak sebelum ni? Ada. Pakai yang tu lah. Okey. Ah. Terima kasih. Sebab itu kita kena check. Contohlah kita buy kat sini kan. Kat sini ada engulfing buy kan. Engulfing buy, makan diri dia sendiri. So kita marking kat sini. Yang macam saya ajar tadi tu. Start 50% tempat korang entry. So kalau TP korang cari momentum yang berdekatan. Dekat sini lah. Ni tempat korang entry sebelah kanan. So sebelah kiri tu ataupun sini yang atas ni masih fresh lah. Masih kita cari momentum yang fresh lagi. Buka line chart. Sekejap kita kecilkan zone. Okay, ni tempat entry korang. So korang buka line chart. Pergi kat candlestick. Pergi kat M30 sebab H1 tak nampak sangat dia punya momentum. Kalau ada pun dekat atas ni. Sebab dia naik sikit. Turun dia banyak. So ni adalah consider momentum lah sebagai TP korang. Tapi kalau kita tak puas hati sebab sini ada kawasan resistance, kita pergi kat M30 untuk kita nampak clear lagi. So bila korang entry kat sini, ni tempat korang entry kat sini kan. Bila dia naik, korang carilah momentum. So sini nampak tak dia macam dia flat sikit, turun dia banyak. So sini consider sebagai TP1. Kalau sini dia ada momentum sikit, dia naik sikit, turun banyak. Tapi mungkin kat sini dah ambil order. Kalau kita marking sini, contoh kita marking sini kan. Mesti dah ambil order kat situ. So dia dah kena. So kita anggap dia tak fresh dan dia akan break lagi lah. Kita anggap macam tu. So kita tak ambil kat sini. Kita pergi yang masih fresh lagi. So atas ni masih fresh. Dia naik sikit, turun banyak. So consider sini sebagai TP2 korang. Kalau cukup sampai TP2, okey lah tu. So kalau korang buka balik H1 tadi. So sini entry, so TP1 korang dah kena. So korang hold ataupun sampai TP2, dia akan kena lah sampai TP2. Dekat momentum korang. Okay. So kalau H4 tadi, tengok H4. Okay, H4 dekat sini dia buat engulfing buy, betul tak? Engulfing solid buy. Okay, kalau kat sini dia adalah engulfing sell yang biasa yang orang lain pakai lah kan. So engulfing sell, biasa ramai lah yang sell. Mungkin dia akan hold ke apa kan. Tapi sebabkan ni adalah engulfing yang biasa yang saya tak pakai. Sebab dia 50% dia akan jadi. So nampak tak dia dah break dah. Lepas tu dekat bawah ni dia buat pula engulfing buy. So siapa hold sell memang sakit sikit lah. Mungkin dia akan turun sekejap. Lepas tu bila nampak engulfing buy korang marking macam biasa. Marking daripada highest sampai lowest. So 50%, 75% tempat entry korang. Kalau korang nak lagi sharp, korang cari dalam time frame kecil. Dalam time frame besar, insyaAllah dia kadang-kadang ada engulfing lagi. Contohlah ni adalah engulfing kan, starting korang kan. So marking kat sini, starting korang. Pergi ke H1, kita cari ada tak engulfing lagi. So H1 dekat sini ada engulfing lagi, betul tak? So kalau korang nak kecilkan zone sekali, kecilkan zone lagi, korang boleh pakai kat sini. Tapi kalau tarik daripada atas ni jadi besar pula kan. So biar je lah kat situ. So tak puas hati lagi cari kat M30.
Cari M30. M30 pun tak ada sangat kan engulfing. Ada kecil je, cathode je engulfing dia. So pergi dekat M15. Cari kalau ada. So tak ada sangat kan. So kalau tak ada, tak apa lah. Kita pakai yang tadi tu je, H4. Macam tu je cara dia. So far faham tak? Clear tak? Ada soalan tak? Cikgu. Ya. Solid engulfing tu macam mana sebenarnya? Masuk lambat lah tadi. Masuk lambat. Solid engulfing tu dia candle dia dia okay, kalau engulfing biasa, contoh engulfing cell kan. Kalau engulfing terbalik pula. Ni engulfing bar lah contoh. Engulfing bar ada 2 candle kan yang macam ni bentuk dia, betul tak? Betul. Allah nak ambil masa lah. Okay, sekejap So bila ada engulfing bar macam ni, ni adalah engulfing bar yang kita tak ambil lah. Maksudnya yang dia punya potensi nak menjadi dia 50% sahaja. Maksudnya dia half-half lah. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tapi bila nak masukkan sebagai engulfing solid, dia kena engulfing bar ni, first dia buat engulfing bar. And then dia wajib makan diri dia sendiri. Dia makan diri sendiri lah kat sini. Baru dah dia akan jadi engulfing solid bar. 50% lah dia akan jadi. Kebiasaannya. Dalam H4. H4. H4 Kalau time frame. time frame Kalau kecil H1. boleh, tak ada masalah. Cuma saya suka H4 ni sebab dia punya candle dia lagi solid lah. Kalau H4 dengan H1, H4 buat buy. Okay. H1 buat sale. Mana satu kita nak ikut? Mana satu nak ikut? Contoh yang mana? Dekat atas ni? Okay, dekat atas Contoh ni dekat sini. kita kena consider juga semua benda. Contoh kat atas tu adalah zone kita punya zone ni lah. Zone apa? SNR momentum. Sini dia turun sikit, naik sikit, turun banyak. So dia masih lagi dalam zone. Kalau kita marking kat sini air shadow dia. Okay, sepatutnya kalau dah dalam zone dia akan buat reaction dulu. Tapi bila pergi H4, dia buat H4 tadi, dia buat sini, betul tak? Dia buat engulfing buy. Tapi pergi kat H1, nampak engulfing cell sini, nampak tak? Nampak. Okay, so kita first kali, kita fokus dulu engulfing cell ni. Tapi kita kena predict lah dekat mana TP dia. Contoh, sini kita sell kat kawasan sini. TP dia kita cari momentum dekat bawah sini. So sini tak ada momentum kan, tak jelas. So kita pergi M30. So sini ada turun sikit, naik banyak. Sini adalah momentum lah untuk satu. Kira TP1 kita lah. TP2 adalah dekat sini. Momentum kedua. Kalau dia break sini. Tapi kalau macam ni, dia buat sideways sini. Potensi dia nak break tu sangat tinggi lah. So pergi balik kat H4 tadi. Contohlah kalau dia reject kat sini. Mungkin dia main-main lagi kat H4. Tapi H4 je Mana H4? H4 sekarang nampak tak dia buat sideways kat sini? Make sure setup yang make sure kalau boleh lagi safe setup yang macam ni dekat tempat yang tak ada sideway. Macam ni dia sideway. So bila dia buat sideway, dia akan buat satu momentum lepas ni. Sama ada dia terus junam ataupun dia terus pacak. Okay. Sebab teknik sideway yang saya pernah ajar, teknik yang fake out sideway tu. Macam first dia buat macam ni, lepas tu dia breakout atas, lepas tu dia breakout bawah. Lepas tu dia entry kat sini. So kalau macam ni, bila dia main sideway kat sini, potensi jugalah dia buat pattern macam ni. Faham. So sideway sekarang kita tunggu je sama ada dia buat breakout bawah ataupun dia breakout atas. Sekarang ni lah untuk pattern goal ni. Tapi sebab cash one dia dah buat candle hint untuk sell, mungkin ada potensi dia nak junam bawah sampai TP sini. Kalau buka daily, kita nampak daily ada buat apa sekarang? Engulfing solid buy, betul tak? Betul. Engulfing solid buy ni, mesti dia akan buat retracement dulu. Paling-paling pun dekat at least kawasan bawah ni lah. Pergi H4, H4 tak ada sangat. Pergi daily, pergi weekly, ada engulfing buy solid kat sini. Dia makan di sendiri ni. So sekarang kita kena tunggu dia retracement kalau kita nak hold buy lah. Sebab sini engulfing solid buy ni. Maksudnya potensi nak pacak tu ada selagi dia tak break ni. Selagi dia, kalau dia break ni, dia boleh pacak lagi lah. Sekarang ni, sini adalah engulfing solid cell.
Selagi dia tak break sini, dia boleh jadi sel balik. Sini lah. Kalau pergi weekly, kita check. Weekly kat sini pun sell, betul tak? So dia ada dua benda yang berlawanan. Sini sell, sini buy. So dia akan main dulu lah dalam ni selagi tak break dalam tu. Tak break zone. Tapi sini, Cikgu, apa dia? cikgu ada group signal untuk go ke? Tak ada. Bagi yang group free tu lah yang saya biasa bagi. Yang biasa bagi marking tu. Yang situ group tu. Okay. Mm-mm. So cikgu ada share setup Bila? besok. Besok tengok dulu sebab Bidin menang kan. So kita tak tahu esok apa jadi. Bidding. Okay. Kalau sebab gap kan. Biasa rasanya macam ada gap pun. Tengoklah nanti esok macam mana. Dia akan langgar sikit lah setup. Tapi kalau bidding tu biasanya pair yang melibatkan USD je tak? Betul tu. Kita tengok esok macam mana. So jadi faham ke? So far teknik ni bagi korang senang tak? Nak tahu feedback tu lah. Gap tu maksudnya dia macam masa open market tiba-tiba dia ada kat atas. Dia punya jauh lah candle dia. Macam tu lah lebih kurang. Ataupun bawah. Ada 4 minit lagi. So far faham tak? Jadi kita sambung. Kita tengok soalan ke apa ke. Faham. Takat ni 100% faham. Faham cikgu. Faham tapi memang kena monitor lah untuk tengok. Nak pakai kad time frame kecil pun boleh. Tapi kena make sure kena betul marking, kena check betul-betul lah. Valid lagi time frame besar kan? Valid sikit lah time frame besar. Time frame kecil cepat break. Tak apa, nanti boleh tengok balik recording. Sebab dah record dah ni. Lepas tu nanti korang kena alert tau. Belajar pattern HNS sekali. Gabung dengan solid engulfing tu. Biasa-biasa jadi tu kalau dua benda gabung. Contoh sini kan, ni H1. First dia buat, kalau HNS bentuk dia buat high, dia buat low, high, lower low, betul tak? So entry korang dekat kawasan high ni lah. Situ ni adalah dia punya pattern untuk HNSL. Gabung pula dengan solid engulfing tadi. Kat sini ada solid engulfing. Dua teknik dah. So korang boleh sell. Potensi nak sell tinggi lah maksudnya. Lagi tinggi kalau dekat H4. Kalau H4 ada setup macam ni, korang boleh lah swing lebih. Ni cara paling mudah lah. So korang pakai teknik ni dah boleh buat profit banyak dah. Contoh kita tengok bawah ni kita cari kat H4 lah. Okay, buka line chart. Bawah ni ada low, ada high, ada lower low. Sekarang dia buat high sini. So korang dah boleh bayangkan korang akan entry dekat kawasan low. Nampak tak? Korang buka line chart, buka candlestick. Nampak kat sini zone korang. So korang boleh swing sampai atas. Contohlah sini terlambat. Korang cari lagi dekat mana yang korang nak cari lah pattern tu. Kalau ada pattern buy kan. Okay, sini dia buat low, buat high, lower low, and then high. So korang boleh bayang dekat mana korang entry. Sini lah kan. So korang buka balik candlestick, korang check lah. So nampak tak dia kena sharp dan swing. So tipulah kalau tak boleh nak swing kan. Sebab ni pun engulfing solid. So gabung dua benda tu dah okey dah. Ni kena rajin try lah. Nanti kena backtest dulu. Okey tak? Faham tak? Faham. Okey. So kalau dah faham ni okey dah tu kot. Tak payah sambung lah lepas ni kan. Ada apa-apa tak nak chat lagi ke apa, nak tanya ke? Okay, so nampak macam semua dah faham. So okey lah, nanti korang boleh test. Apa? Chat, cikgu. Apa? Chat, tak dengar suara. Chat tu memang kena tukar line sajalah, biar line je.
Biasa buka line boleh, nak buka candlestick boleh. Marking dia nak marking body ni pun boleh. Dia ikutlah macam mana. Macam ni boleh sampai body sini. Lain lagi nampak lah. Kalau line lagi nampak lah, saya tengok line je. Sebab memang memang saya kalau starting nak marking, saya akan tengok line dulu. Sebab lagi solid lah nak nampak tu kan. Cikgu. Macam tadi kan yang cikgu lukis high low, higher high, higher low kan? Kalau sebelum tu dia tak buat sideway boleh ke? Sekejap macam nak habis masa. Sebelum tu tak buat sideway. Yang mana? Kan macam tadi high low, lower low, Sini, higher high kan? sideway ni. Okay, ni tak apa. Yang penting ada pattern.